yang berdiri di zat. Itu yang dimasukkan dengan sifat ma'ani ni, yang dimasukkan dengan makna. Jamak dia ma'ani. Lalu kita katakan kudrat sifat makna, iradat sifat makna. Lagi apa lagi? Putih sifat makna, hijau sifat makna, hitam sifat makna. Ustaz, bukannya sifat ma'ani itu sifat Tuhan saja? Tidak. Ini bicara tentang fokus pembicaraan tentang definisi sifat ini adalah umum ketuhanan ataupun makhluk. Perbincangan tentang definisi sifat ini ialah secara umum. Apa itu sifat, apa itu zat. Makna yang umum di situ kita kena faham di sini. Jadi sifat sifat maknawi ni, sifat ma'ani ni, tafsir ni, definisi umum dia termasuk dalam bicara tentang ketuhanan, termasuk juga makhluk. Jadi kita lihat hitam ialah suatu sifat dia apa? Suatu sifat yang wujudiyah. Tak sebut wujudiyah pun tak apa. Bila sebut saja qaimah tak perlu wujudiyah dah. Sifatun hadisatun. Hadis bukan Tuhan lah. Kalau kita buangkan, tak nak faham, kita tak nak bicarakan tentang hadis tak makhluk. Hitam itu suatu sifat qaimah yang berdiri di jirim handphone. Itu dinamakan sebagai sifat makna. Jadi hitam itu sifat ma'ani. Cumanya bila pada makhluk dinamakan sebagai arad. Kalau pada Tuhan tak namakan sebagai arad. Kerana dulunya asal warna dia tak tahu warna apa ni. Mungkin warna putih ke kuning tak tahu. Jadi berubah pula jadi hitam. Baru lagi warna hitam lagi. Dulu tak ada warna, dulu warna lain. Ibarat begitu. Macam bajunya. Dulu putih asal. Kemudian dihijaukan. Jadi hijau ni ialah sifat ma'ani, sifat makna bagi benang, bagi baju ini. Dan khusus istilah dalam diguna pakai untuk makhluk dinamakan sebagai arad. Lalu kita katakan hijau ialah arad yang ada pada pakaian. Jelas tuan Namun apabila bicarakan tentang sifat ketuhanan, maka akan dibezakan. Apa dia nampak ni? Perkataan apa dia? Sini kat sini. Tadi ada. Akan dibawakan qaimatun. Qadimatun. Jadi qadimatun tu maka terkeluarlah sifat-sifat makhluk. Kalau manusia, kalau makhluk dinamakan sebagai hadisatun yang baru. Ni jangan jangan keliru situ. Bila sebut saja sifat ma'ani, umumlah. Cuma membicarakan tentang ketuhanan, sifat ma'ani Tuhan ada berapa, barulah kita tujukan kepada ketuhanan. Tapi sebelum tu kita dah faham apa itu sifat ma'ani. Kalau kita tak faham apa itu sifat ma'ani, bagaimana nak menjadi pendalilan kepada kewujudan Tuhan? Dinamakan sebagai matalib sab'ah tu. Macam mana ilmuwan kalam membuat pendalilan kepada kewujudan Tuhan terhadap alam? Macam mana yang dimasukkan dengan terhadap alam menjadi dalil kepada kewujudan Allah Ta'ala? Itulah jirim, zat jirim dan juga arad. Kata arad, jirim dan arad. Arad tu apa dia? Sifat ma'ani dah. Sifat ma'ani bagi jirim. Jirim tadi tak dapat dihukum kecuali dengan bicarakan tentang apa dia? Membicarakan tentang arad tadi. Jadi kena tahu arad. Daripada arad baru dihukumkan jirim. Bila dihukumkan jirim, maka barulah mesti ada yang merubahkan perkara tersebut. Nampak tuan? Kita kata al-alam mutaghayyirun. Alam itu berubah-ubah. Kita tengok sini gunung apa paling tinggi? Kalau Johor sana Gunung Ledang lah, Melaka. Gunung Ledang ini baru. Macam mana kau tahu baru? Nenek kau 7 keturunan pun Gunung Ledang dah ada. Macam mana kau cakap baru? Kita nak kata apa lagi? Bulan itu baru. Macam mana kita tahu bulan? 1000 keturunan kau pun bulan dah ada dah. Macam mana kau cakap baru?
Lalu kita lihat kepada arah, lihat kepada sifat ma'ani bagi bulan. Jadi daripada sifat ma'ani bagi bulan itu kita akan menghukumkan akan jirim. Bila sifat bulan itu berubah-ubah, maka sifat itu baru. Sifat bulan itu baru. Bila sifat bulan itu baru, pastilah zat bulan juga baru. Itu bicara tentang khalqiyah nanti. Apabila zat itu bulan itu baru, pasti ada yang memperbaharukan dia. Ini membawa kepada murajih itulah Khaliq. Murajih itulah Tuhan. Yang mentarjihkan yang yang memberatkan daripada tiada kepada ada itu, kepada itu Tuhan. Itu yang fungsi pentingnya memahami akan sifat ma'ani. Baiklah. Lalu dia kata di sini definisi yang lain, Wahabi kata sifatil wujudiyah. Yang ini dibawa terus kepada sifat wujudiyah. Fa yakunu sifatin mawjudatin. Dia adalah tiap-tiap sifat yang mawjudah fi nafsiha, pada dirinya, yang qaimah bil mawjudin, yang berdiri dengan zat yang mawjud juga, yang mewajibkan akan hukum, itulah sifat maknawiyah. Bila ada ma'ani mestilah ada maknawiyah. Dan jangan kau sangka perkataan aku wujud pada diri tadi membawa kepada harus berdiri dengan dirinya. Bal ya la taqumu illa bizat. Sedangkan arat itu, sifat itu tidak berlaku, tidak akan berdiri kecuali pada zat. Wal murad bil ijab at-talazum. Yang dimasukkan dengan ijab di sini dinamakan sebagai talazum. Kita bicarakan tadi. Cuba saya tak uraikan sangat benda ni. Jadi sifat mesti berdiri pada zat. Itu jangan lagi. Antara perkara yang wajib pada akal, wajib zati muqayyad. Ini dinamakan sebagai wajib zati muqayyad. Wajib zati muqayyad. Muqayyad macam mana? Muqayyadnya selama mana keberadaan sifat, selama mana keberadaan diri sifat ma'ani itu, selama itulah dia mesti berada di zat. Itu dinamakan sebagai wajib zati muqayyad. Dikaitkan selama mana kewujudan sifat, maka selama itulah sifat itu mesti berada di zat. Ini dinamakan sebagai wal muradu bil ijab talazum. Selama mana adanya ma'ani mesti ada maknawiyah. Selama mana ada maknawiyah mesti ada ma'ani. Dinamakan sebagai wujud. Mesti. Ini dinamakan sebagai talazum. Wal muradu bil ahkam al ma'nawiyah. Jadi mewajibkan akan hukum, melazimkan akan hukum. Dalam sini yang dimasukkan di sini ialah talazum yang membawa kepada apa dia? Mesti ada hukum. Hukumnya maknawiyah. Bila ada selipar di kaki, pastilah hukumnya orang itu berselipar. Ada misai, pastilah bermisai. Itu hukum dia. Fal qudratu yulazimuha qawnu qadiran wal irada, melazimkan kaunuhu muridan. Ingat tuan-tuan, sifat maknawiyah itu ialah kaunuhu tu. Kaunuhu itulah sifat maknawiyah, bukannya qadiran, bukannya muridan, bukannya aliman, bukan. Maknawiyahnya apa dia? Yang hal itu apa dia? Kaunuhu itulah hal. Oleh kerana itu tak boleh baca apa? Kalau kita nasyid apa dia? Tidak bawa kamu qadiran, muridan, aliman. Tak boleh macam tu sebenarnya, tapi tak ada masalah kalau buat nasyid. Yang hal itu ialah kaunuhu itu sendiri adalah hal. Kalau kita kata qadirun ni isim fa'il. Bila sebut saja isim fa'il, merujuk sama ada kepada zat yang bersifat dengan sifat ma'ani. Itu qadirun. Suatu zat yang bersifat dengan kudrat, itu qadirun. Muridun, suatu zat yang bersifat dengan irada. Kita kata yang berdiri. Contoh yang berdiri, artinya suatu zat yang bersifat dengan ada di sifat diri, ada sifat diri di situ. Jadi hal maknawiyah itu, sifat maknawiyah itu sendiri yang dibicarakan tentang dalam sifat 20, kaunuhu itu. Terus wa sifatul ma'ani sab'ah. Sifat ma'ani itu 7. Hal ini yang disepakati. Secara umumnya disepakati. Sifat ma'ani itu 7 yang disepakatinya secara umum.
Jawab. Ini ittifaq. Sepakat. Iaitulah 7. Kudrat, iradat, al-muhayya, sama, basar, kalam. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memasukkan sifat baqa. Jadi berapa? 8. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memasukkan baqa itu menjadi sifat ma'ani. Baiklah. Kita sebelum membicarakan tentang kita kenal akan sifat ma'ani Tuhan, kenal dulu sifat ma'ani bagi makhluk. Dia kata di sini saya ambil daripada kitab Luqtatul Ijlal. Luqtatul Ijlal ni karya Imam Zarkashi. Hebat Imam Zarkashi. Wa qala aksar mutakallimin, dan kebanyakan golongan-golongan mutakallimin berpandangan arad itu ada 21. Jadi sifat ma'ani bagi makhluk ini ada 21 kategori. Ini ada kitab apa nama Luqtatul Ijlal, ada juga dalam kitab Imam Bailawi kan, Tawali Anwar ada sebut juga. Kita apa lagi dan bicara sebagian kitab-kitab makulat akan bicarakan benda ni. Jadi kategori arad bagi makhluk itu ataupun sifat ma'ani, ingat saya ulang sekali lagi, bila sebut saja aradun, arad singular, plural dia ataupun jamak dia arad. Ini merujuk kepada apa dia? Sifat ma'ani bagi makhluk. So, arad dia sifat ma'ani bagi makhluk. Jadi kebanyakan ilmuwan mutakallimin mengatakan sifat ma'ani bagi makhluk itu 11 kategori. Pertamanya apa dia? Sebahagiannya tertentu dengan perkara yang hidup, makhluk yang hidup. Jadi makhluk yang hidup ni ada beberapa sifat, ada beberapa kategori. Apa dia? Hayat, kudrat, syahwat. Nafrani artinya tak kuasa ni iradah, kiraha. Iradah kehendak, kiraha benci. I'tiqad, zan, nazar. I'tiqad hampir-hampir sama makna ni. Nazar termasuk dalam bahagian akal, fikir ni nazar. Alam, keperitan. Ada apa situ 10. Dan 11. 10 bagi yang hidup, 11 pula wahad asyar, 11 bagi yang hidup dan juga selain daripada hidup. Seperti apa dia? Seperti kaun. Kaun ni ada 4. Iaitulah al-harakah, sukun, ijtima', iftiraq. Pertamanya gerak. Gerak, diam. Gerak, diam. Lagi ijtima'. Ijtima'nya artinya berhubung, berhimpun. Iftiraq, berpisah. Ini sifat-sifat ma'ani bagi makhluk. Kemudian apa lagi? Ta'lif, susunan, iktimad. Seperti apa dia? Berat, ringan, panas. Apa lagi? Sejuk, basah, kering, warna, cahaya. Jadi di sini berpandangan bahawasanya cahaya itu ialah arad. Cahaya bukannya zat. Ini perbincangan dalam sains lah, apa benda gitu saya tak nak. Saya bukan orang sains, tak tahu. Tapi sini mutakallimin mengatakan, kebanyakan mutakallimin mengatakan cahaya itu ialah arad. Suara juga apa dia? Arad. Suara, cahaya adalah arad. Suara, cahaya ialah sifat ma'ani. Saya tak bincang tentang cahaya. Cahaya ni terlampau lagi halus. Yang dimasukkan di sini, kalaulah cahaya itu ialah jirim, ialah zat, maka kuasa cahaya artinya zat yang bergerak sepantas. Itu cahaya. Kalau kita katakan cahaya itu ialah sebagai sifat, maka benda itu tak bergerak. Bergerak tak benda tu? Kalau kita katakan bergerak, sedangkan cahaya itu ialah arad, sifat dia tidak berpisah daripada zat. Bagaimana cahaya daripada sana, matahari sana boleh sampai kepada kita? Dia boleh pisah daripada zat matahari?
Nampak tuan? Ini perbincangan dia. Jadi saya tak nak masuk tentang cahaya. Saya biasa masuk tentang apa dia? Suara. Jadi suara itu ialah arah, sifat, ma'ani bagi udara. Begitu juga dengan raihah, bau, sifat ma'ani bagi udara. Panas, sejuk, sifat ma'ani bagi udara. Dan panas, sejuk juga sifat ma'ani bagi makhluk yang hidup. Jadi kita ambil contoh, ketika saya berkata-kata sekarang, jadi udara-udara yang di kawasan ni yang ini mempunyai getaran. Oh ni, siapa nama perempuan dengan getaran jadi udara-udara ini bersifat dengan bunyi-bunyi. Jadi bila saya cakap di sini, bukannya udara ini propong pergi pada tuan-tuan ni, tidak. Tapi getaran tadi antara udara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh saya kata antara sini sampai sini ruang, kita kata 5 inci, 10 inci 10 inci. Jadi ini speaker saya, pang. Jadi getaran tadi memberi kesan kepada udara peringkat pertama, peringkat kedua, makin lama makin kurang kesan dia, betul? Bukan bermaksud suara ini yang ini pergi kepada sini, tidak. Kalau suara itu ialah sifat tuan-tuan, maka setiap kali tuan-tuan nak cakap, telinga saya kena kat telinga, kat mulut tuan-tuan. Okey, apa dia? Tuan-tuan baiklah, pada peringkat 1 dengan sampai ke 10, kalau udara dalam masa sama juga, udara juga bergerak, makin cepat bunyi sampai. Oleh kerana itu kita di tepi mana dia? Di tepi pantai apa semua, motor nelayan layu pukul 4 pagi, 5 pagi, jauh dah dengar. Tanpa ada gangguan-gangguan yang lain, getaran tadi dia terkesan sampai ke rumah kita. Kalau dibawa angin, nampak istilah dibawa angin, tiupan angin kuat, maka cepat sampai dan makin kuat. Kalau tak ada tiupan angin, mana sekadar getaran kawasan itu dia sampai, tak sampai kepada kita. Jadi saya nak bagi tahu, bukan nak cerita tentang sains di sini. Saya nak bagi tahu di sini bahawasanya suara itu sifat bagi udara. Kenapa saya bicarakan tentang bab suara-suara? Kerana ini yang akan dibicarakan dalam tentang apa dia? Sifat sama basar Allah Ta'ala nanti. Jadi kita faham di sini, suara itu adalah sifat bagi udara. Begitu juga dengan bau. Kalau setiap kali Allah Ta'ala bukakan hijab kita, nampak bau tu macam mana? Anak pot belakang, pop, tak nampak depan dah, penuh. Nampak bau-bau di udara tadi. Dah, berhenti, buka tingkap. Wah, bau terang sikit. Kalau nampak Allah Ta'ala bukakan hijab, bau itu dilihat oleh mata kita. Mungkin dari sebagian tuan-tuan kata, kulit macam mana lihat bau ni? Orang tak tengok bau lah. Tak apa, kita akan bincang sedikit lagi. Saya nak bagi tahu di sini, ibarat begitu. Kalau udara tadi tu, udara yang bersifat dengan busuk. Jadi busuk itu sifat bagi udara. Lalu sah untuk dilihat, maka kita lihat, wow, penuh. Jerebu. Istilah jerebu. Kabus. Buka tingkap, hilang udara busuk, bertukar dengan udara baru. Ini menunjukkan bahawasanya busuk itu sifat bagi udara. Watak, rasa. Macam ini ialah lidah. Dan sebagiannya, wazada ba'dhum al-baqa' al-maut. Abu Hasan al-Asy'ari, kita menambahkan sifat baqa' itu sebagai sifat ma'ani bagi makhluk, dan juga ketuhanan juga sifat ma'aninya. Begitu juga dengan al-maut, mati. Jadi mati itu juga sifat ma'ani. Jadi kita tengok jenazah, dia bersifat dengan maut. Jenazah bersifat dengan maut, kematian. Bila sebut saja sifat mati itu ialah sifat ma'ani, dan mati itu juga bertakluk. Mati itu bertakluk tak mati. Kalau hayal dia tidak ada takluk, dia mengesahkan. Kalau tak salah, maut ini antaranya bertakluk. Begitu juga dengan sakit. Apakah takluknya? Menahankan akan bersifat dengan sifat ma'ani nafsiyah yang nafsani yang lain. Bila mati itulah yang menegahkan akan
bergerak, menegakkan akan berkehendak. Itu ini dia mengatakan sebagai ta'alluq bagi sifat-sifat tersebut. Itu pun kita nak bincang banyak pula. Baiklah. Ini dalam kitab Tahqiqul Maqam. Tahqiqul Maqam ni maknanya Kifayatul Awam ni. Kita dapat Kifayatul Awam. Ta'rif. Ni ta'rifan ni. Definisi bagi apa dia? Definisi pengertian ta'alluq. Baiklah. Sekarang kita nak alumkan bahawasanya sifat-sifat ma'ani ada banyak kategori tentang makhluk antara manusia ni. Secara umumnya sifat ma'ani ni ada yang berta'alluq dan juga ada yang tidak berta'alluq. Ini sifat ma'ani ni kalau tak faham ta'alluq, maknanya belum sampai level lah. Dia kena fahamkan sifat ma'ani sampai peringkat ta'alluq tu apa dia. Kalau tak faham apa itu sifat apa itu ta'alluq, jangan gatal-gatal belajar martabat 7. Memang cantik telinga dia menyusahkan orang. Jangan belajar martabat 7 kalau tak faham sifat ma'ani sampai peringkat ta'alluq. Nanti menyusahkan orang. Memang menyusahkan orang. Sebab puak-puak inilah Wahabi duk hentang Sufi. Sebab puak-puak inilah Wahabi menyalahkan Sufi. Dia nak belajar, bukan kita kata larang belajar martabat 7. Tidak. Boleh belajar, tapi masalah sekarang belum layak. Belum layak macam mana? Belum layak nanti kalau tak ada kepahaman yang mendalam tentang sifat ma'ani, tentang ta'alluq ni, dia akan mengaku kepada benda yang lain. Itu yang jadi songsang tu, mengarut bicara tu. Sebab apa dia? Dia tak kejap lagi tentang sifat ma'ani sampai peringkat ta'alluq. Kalau dia faham sebenarnya, sebab saya kata begini, Tok Guru saya sendiri kata, dia kata nak belajar sifat martabat 7 ke mana hakikat apa semua, fahamkan sifat ma'ani sampai peringkat ta'alluq tu memang kejap. Kejap itu memang tahqiq betul. InsyaAllah yang lain tu nampak senang. Selesai masalah yang lain. Baiklah, apa itu definisi ta'alluq? Jadi kita bicarakan tadi, sifat ma'ani terbagi kepada dua. Satu sifat ma'ani yang tidak berta'alluq, dia hanya mengesahkan saja. Dan yang keduanya sifat ma'ani yang berta'alluq. Apakah sifat ma'ani yang berta'alluq? Apakah maksud ta'alluq? Ta'alluq itu ialah talabul sifat. Sifat menuntut akan perkara yang tambah. Sifat menuntut perkara yang tambah. Talabul sifati amran zaidan ala qiyamiha bizat. Selain berdirinya di zat, dia nak kerja lain. Itu je. Saya dah bicarakan tadi. Hukum bagi sifat ma'ani apa dia? Dia mesti berada di zat. Itu hukum wajib. Itu kerja pertama dia. Kerja pertama dia apa dia? Hukum pertama bagi sifat ma'ani, sifat mesti berada di zat. Kerana sifat itu maqama bi ghairihi. Itu hukum dia. Nafsiyah, cerita manusia pula. Nafsiyah bagi sifat ma'ani, wajib bagi sifat ma'ani. Pribadi diri hakikat sifat ma'ani itu ialah dia mesti berada di zat. Dia tak boleh bye-bye zat, tak boleh. Ini nak berjalan pergi kawasan pasar malam. Mai anak-anak dara muda. Tua kau tinggal sikit kat muka rumah. Dah tinggal kat muka tua kita tu, sifat tua tu tinggal kat duduk kat rumah lah, diam-diam lah. Aku nak pergi sana. Tak boleh tuan-tuan. Hari ni dah seminggu dah kerja bawah matahari. Muka ni gelap dah. Hitam. Muka ni gelap hitam. Hitam. Kau duduk kat rumah dah. Hari ni aku nak pergi pasar malam. Biar nampak putih sikit. Aku tak nak hitam-hitam kau duduk rumah. Tak boleh tuan-tuan. Hitam itu ialah sifat ma'ani. Selama mana dia ada, dia mesti ada di sini. Dia mesti ada di zat. Itu kunci dia. Kau pergi ke mana-mana, mestilah sifat itu ikut. Dia tak boleh tinggal kat rumah. Kecuali kau menipu saja. Duk tepek sana, tepek sini. Itu boleh. Sebab dia menutup. Bukan sifat tutup sifat, bukan. Jirin menutup. Jirin yang bersifat putih menutup jirin yang bersifat hitam. Itu yang tu.
Bukannya tutup warna dengan warna, kerana warna sifat tidak boleh berdiri atas sifat. Sifat tidak boleh menutup pada sifat. Yang bolehnya apa dia? Jirim menutup akan jirim. Kerana konsep ijtima, konsep berhubung ialah jirim, bukan sifat. Jadi kita kata ni putih ni nak tukar warna apa ni? Jadi ni asal dari warna krim letaklah warna biru. Adakah biru, sifat biru menampal akan sifat krim? Tak. Apa yang berlaku di situ? Cat. Cat menampal akan cat. Artinya jirim berhubung dengan jirim. Jirim pertama berwarna krim, jirim kedua berwarna biru. Oleh kerana jirim yang pertama tadi diselaputi oleh jirim berwarna biru, maka terbentuklah warna biru. Jirim krim tadi, warna krim tadi ada lagi tak? Ada dekat dalam tadi. Ibarat begitulah, nak senang faham. Jadi warna tidak boleh menampal pada warna, tapi cat boleh dilapitkan dengan cat. Kerana cat bukan warna, cat bukan sifat. Cat ialah zat, jirim-jirim yang berwarna. Itu cat. Lalu kata di sini, apa itu ta'alluq? Ta'alluq ialah selain sifat itu berada di zat, selain putih itu berada di zat, dia nak kerja lain. Tak ada. Putih tak nak kerja lain. Hitam, dia tak nak kerja lain. Dia semata-mata ada pada dinding saja. Maknanya putih, warna-warna dia tidak berta'alluq. Itu dia, hukum dia satu saja. Dia hanya ada pada zat, dah selesai. Namun ada sifat-sifat makna yang lain, dia dah ada pada zat. Sebagaimana warna-warna tadi dah ada pada zat. Tapi tak cukup itu, dia nak lebih lagi. Dia nak ada kerja tambahan lagi, ataupun ada hukum tambahan lagi. Contohnya macam mana? Lihat api. Apa nama? Lampu Kalimantan. Lampu Kalimantan tu. Ni tak nak ni. Kena tengok lampu Kalimantan. Kalau lihat lampu Kalimantan tu warna apa? Warna putih. Putih. Atau kita kata cahaya. Lampu itu ialah cahaya putih, atau kita kata cahaya, ataupun kita kata cerah. Senang kata cerah. Lampu itu cerah, putih, terang. Dia ataupun terang. Lampu itu terang tak? Terang tu ada kat mana? Ada kat lampu. Jadi lampu itu bersifat dengan terang. Hukum terang, sifat tadi tu, ataupun putih tadi tu, ada pada lampu, itu satu hukum. Bukan sekadar itu saja, dia nak kerja lebih pula. Apakah kerja lebihnya? Dia menerangkan sekeliling. Itulah lampu. Ambil contoh lain. Api zat. Api bukan sifat. Api ialah jirim. Api ialah zat. Antara sifat-sifat bagi api itu selain daripada merah, kadang-kadang warna apa? Biru. Tak semestinya api itu merah. Ada kalanya biru. Ada kalanya apa? Warna apa lagi? Macam putih-putih sikit nampak. Kuning, oranye. Pelbagai warna. Jadi antara merah dengan api bukannya talazum. Tak semesti. Jadi api itu antara sifat selain pada warna-warna, sifat yang selain dia mengambil ruang, mengambil udara. Api bisa ambil udara tak? Selain daripada tu, apa dia? Dia itu bersifat dengan panas. Api bersifat dengan panas. Jadi api ini, panas adalah sifat. Sifat itu ada pada apa? Pada api. Itu hukum pertama. Tiap-tiap sifat ma'ani. Api itu, panas itu adalah sifat ma'ani. Kan kita dah belajar tadi. Panas artinya sejuk, panas itu adalah sifat ma'ani. Jadi panas itu ada pada api. Bukan sekadar dia ada pada api saja. Apa lagi? Dia memanaskan. Dia memanas. Jadi memanaskan itu ialah tuntut kerja lebih. Itu dinamakan sebagai ta'alluq. Bila dia minta
tuntut kerja lebih, pasti yang ada yang lebih ni tadi. Apa ni tadi? Memanaskan akan. Memanaskan akan. Inilah yang dinamakan sebagai apa namanya, ta'alluq. Jadi apabila kita bicara tentang ta'alluq, kekunci ataupun istilah yang perlu kita ketahui mengenai ta'alluq ini, banyak dah macam orang sakit dah ni. Wajah kaki kanan. Tak apa tuan-tuan, kalau saya salah tolong maklumkan, kekurangan saya tolong maafkan. Tujuan saya memang untuk nak masyarakat kita selain hobi memancing, selain hobi pangkar, apa benda nama game juga, budak kecil main, orang tua main kan. Jadi selain daripada hobi itu, hobi juga mempelajari ilmu kalam. Jangan kata ini semua tak wajib, menyusahkan masyarakat. Benda lain tak susah pula, takkan yang ni salah susah lah Tak apalah, kita belajar sikit. Dah tua pun boleh main, apa nama, boleh pandai FB lagi boleh copy paste dalam WhatsApp. Takkan yang ni tak boleh lah kan. Istilah copy paste dia kata, tak apalah. Sanggup salah sebut pun tak apa, janji nak tahu juga. Begitulah juga yang ni. Jadi apabila kita membicarakan tentang sifat ma'ani, kan saya bagi tahu tadi, sifat ma'ani terbagi kepada ada yang bertakluk dan juga ada yang tidak bertakluk. Tidak bertakluk. Apabila kita membicarakan tentang ta'alluq ini, bila sebut saja ta'alluq, maka adanya ta'alluq, ta'ain lafqa, ta'alluq. Dia mesti ada muta'alliq, muta'alliqun. Muta'alliq dan juga muta'allaq bih. Ini istilah dia. Minta maaf, tulisan saya ni terlampau cantik, minta maaf. Muta'alliq, ta'alluq, ta'alluq dia muta'allaq bih. Muta'allaq bih. Muta'alliq, muta'allaq bih. Ni atas. Muta'allaqun bih. Ni silah dia, 3 perkara penting kena tahu. Bila saya bicara tentang sifat ma'ani bertakluk, adanya ta'alluq. Ta'alluq itu ialah diri yang kita bicara sekarang ini. Muta'alliq itu ialah kudrat, iradat. Itu sifat ma'ani, itulah yang dinamakan sebagai muta'alliq. Muta'allaq bih. Muta'allaq bih ini ialah lanjutan daripada kerja tadi, natijah daripada kerja tambahan tadi. Api panas tadi memanaskan akan udara-udara, memanaskan sekitar, menerangkan sekeliling. Jadi sekeliling itu ialah muta'allaq bih. Contoh, parang apa dia? Menakutkan, apa nama? Menyopekkan. Parang menyopekkan. Sifat parang tadi menajam, tajam. Parang itu ialah memotong. Sifat dia ialah memotong. Jadi memotong itu, sifat itu ada pada besi parang tadi. Dia memotong, pastilah ada yang kena potong. Jadi kena potong tu dinamakan sebagai muta'allaq bih. Kita ada sifat pelihat. Sambil-sambil tu saya akan masukkan sifat-sifat ma'ani yang lain untuk senang faham. Mudah, mungkin saya dapat jamin tak akan habis cerita semua ni. Sebab saya bukannya orang pandai nak susun. Contoh, kita melihat, kita ada sifat pelihat. Pelihat bukan mata. Pelihat bukan mata. Mata ini alat. Dia alat lain, sifat lain. Mata ini alat. Sifat pelihat kita bukan mata. Tutup mata pun dalam mimpi nampak juga. Ibarat begitu. Nabi mata ke depan tapi Nabi melihat belakang. Macam mana? Tengok macam tu ke? Tidak. Nabi itu kita nak faham. Mata ialah alat. Sifat pelihat itu bukan di mata. Dia berbeza. Jadi jangan terbanyak orang buta tapi melihat. Allah Ta'ala nak bukakan hijab. Tak masalah. Baiklah. Apabila kita faham itu, kita ada sifat pelihat, kita ada sifat pendengar.
Perlihat itu satu sifat yang ada pada diri kita yang berkaitan dengan mata kita. Alat ini mata. Suatu sifat yang di situlah Allah Ta'ala letakkan. Seandainya Allah Ta'ala letakkan sifat perlihat itu di bahu, maka kita mengatakan bahu itu melihat. Kalau Allah Ta'ala meletakkan sifat perlihat itu di dada, maka dada itulah yang melihat. Daripada situ berkaitannya. Jadi kita cerita hukum tabiat, hukum adat, hukum adat. Allah Ta'ala letakkan pada mata kita suatu sifat dinamakan sebagai sifat perlihat. Sifat perlihat ini, sifat perlihat ialah arad, sifat ma'ani. Sifat perlihat manusia itu ialah sifat ma'ani. Hukum pertamanya, sifat itu mesti ada pada diri kita, pada mata kita. Lalu kita dinamakan sebagai yang berperlihatan. Dia tak boleh sifat itu pada orang lain. Oleh kerana itu, orang yang celupa mulutnya, dia yang kena tampau. Janganlah orang yang mulut celupa, orang lain pula kena tampau. Dia kena tampau sebab dia celupa. Celupa itu ada pada diri dia. Itu sifat dia. Dia kena faham dunia clue dia. Cuba, apa salah aku kena tampau pula? Orang yang cakap aku kena. Itu dia ciri dia. Artinya apa macam mana? Sifat perlihat itu ada pada diri dia, maka dinamakan sebagai orang yang bersifat dengan melihat. Orang yang bersifat dengan boleh melihat. Jadi sifat itu, hukum pertama mesti ada pada orang itu untuk dinamakan sebagai orang itu melihat. Sebagaimana kalau yang fizikal biasa, adanya selipar pada kaki orang itu baru dinamakan sebagai berselipar. Yang berpakaian, adanya pakaian pada seorang, barulah orang itu dinamakan sebagai yang berpakaian. Itu sifat dia. Mesti ada pada zat tersebut. Jadi adanya sifat perlihat pada mata kita, itu hukum pertama bagi sifat. Wajib dia mesti ada zat untuk dia ada. Bukan sekadar itu saja. Dia nak kerja lebih. Iaitulah melihat. Melihat itulah yang dinamakan sebagai ta'alluq. Melihat. Kita bicarakan tentang melihat. Dah lihat ke tak melihat ke, akan lihat. Jangan cerita. Diri melihat itu. Itu dinamakan sebagai ta'alluq. Melihat. Akan melihat. Semalam melihat. Sedang melihat. Jangan libatkan tentang masa tadi, tidak. Sekadar melihat tadi itu. Itulah yang dimasukkan dengan ta'alluq. Ataupun bahasa mudah senang fahami ialah kerja mata apa dia. Fungsi perlihat tu apa dia. Fungsi pendengar tu apa dia. Fungsi berkuasa itu apa dia. Jadi fungsi itu dinamakan sebagai ta'alluq. Untuk mudah faham, tapi perlu fahami. Fungsi panas apa dia? Memanaskan. Itu dinamakan sebagai ta'alluq. Jadinya perlihat itu ialah muta'alliq. Panas itu ialah muta'alliq. Cahaya itu ialah muta'alliq. Pendengar itu ialah muta'alliq. Tajam itu ialah muta'alliq. Bila dah ada ta'alluq, dah ada muta'alliq, bicara pula muta'allaq bi. Muta'allaq bi artinya lanjutan daripada ta'alluq tadi yang dilihat. Bila ada sifat perlihat, ada melihat, pasti ada yang dilihat. Pendengar, mendengar, pastilah ada yang didengar. Jadinya udara-udara itu ialah muta'allaq bi bagi pendengar kita. Iaitulah apa dia? Suara-suara. Jadi muta'allaq bi bagi pendengar kita ialah suara-suara yang di udara tadi. Muta'allaq bi bagi perlihat kita ialah apa dia? Warna-warna. Itu muta'allaq bi. Itu dunia fungsi dia. Fungsi di sini, fungsi yang adat bagi penglihatan kita tadi. Bagi pada indera kita. Jadi kita faham di situ apa yang dimaksud dengan ta'alluq. Jadi ta'alluq dari segi bahasa pula biasanya akan membawa kepada apa dia? Imbuhan bawa imbuhan kalau lihat maka imbuhan melihat. Kalau lari, berlari. Itu yang dimaksudkan dengan apa dia? Dengan ta'alluq.
Oleh kerana itu sebahagian ulama seperti pada mereka mengatakan bahawasanya sifat ma'ani itu diterjemahkan dengan imbuhan pe. Sebab apa diterjemahkan dengan imbuhan pe? Bukan saja-saja pada nak letak nama, nak letak ni. Oh, aku belajar Makkah, mengajar orang zilat, mengajar orang zilat haram. Aku nak ubah je lah. Bukan. Dia berdasarkan juga dengan orang-orang dahulu. Ada orang kritis, ini bahasa petani lah. Apa pula sibuk-sibuk dengan Malaysia pula. Ini bahasa apa nama kawasan lokal, kawasan dia kan, kawasan dia lah. Sekarang masalahnya sekarang kita guna kitab Aqidatul Najib, kitab tinggi dalam ilmu akidah. Kita guna kitab apa? Darussamin, kitab tadika ke? Tak, kitab tinggi dalam akidah. Siapa yang garang? Orang Fatani. Dia guna pakai apa dia? Nusantara. Jadi Darussamin itu bukan peringkat semata-mata Fatani saja, dia peringkat Nusantara. Dalam Darussamin, dalam Aqidatul Najib, diterjemahkan panca indera itu dengan imbuhan pe. Imbuhan pe, panca indera manusia tu yang 5 hawasul khamsah tu, hawasul khamsah itu panca indera yang 5 diterjemahkan dengan pe. Berarti orang-orang Melayu dahulu sifat yang merujuk kepada nafsaniyah, yang berasal pada diri, yang pada diri kita yang kita tak nampak perkara tersebut tapi dapat biasa, diterjemahkan dengan imbuhan pe. Dan ianya merujuk kepada apa dia? Yang bertakluk. Tu. Kena ingat je tu. Ni kunci dia ulang sekali lagi. Yang bertakluk itu diletakkan imbuhan apa dia? Pe. Sebab panca indera kita ialah sesuatu yang sifat yang bertakluk. Apa panca indera? Lihat, dengar, lagi apa lagi? Rasa, hidup, lagi sentuh ni kan. Dia 5 lah kan? Diri yang 5 tu diterjemahkan dengan pe. Pelihat, pendengar, perasa, pekecap. Tu guna kecap ni. Lagi persentuh. Bukan itu lah. Darussamin dan juga Aqidatul Najib. Artinya apa dia? Panca indera, kita lihat sifat panca indera manusia tu, kita faham segi bahasa, maka diterjemahkan dengan pe. Ini menunjukkan, ini dinamakan sebagai istinbat. Bukan cara-cara, maknanya dia nampak dah panca indera ini ialah suatu sifat yang bertakluk, maka diterjemahkan dengan pe. Maka sesuailah sifat-sifat ma'ani yang bertakluk diterjemahkan dengan imbuhan pe, merujuk kepada mabda. Itu kuncinya. Jadi walaupun masyarakat pada ketika itu kalam itu mereka tidak ada satu bahasa yang merujuk kepada panca indera, kerana kalam itu sendiri menjadi masalah dalam perbincangan. Kerana yang kita tahu selama ini, kalam ialah sesuatu kemampuan untuk mengeluarkan suara huruf dan bunyi. Dia tak termasuk dalam panca indera. Bila sebut dengan panca indera yang kita biasa belajar tadi ialah perkara yang idrak. Panca indera artinya takluk, yang idrak ni lebih halus lagi lah. Idrak artinya dia mengkecap. Itu idrak. Dan sifat-sifat idrak kita, idrak dengan sentuhan, idrak dengan penglihatan. Mana mengkapai. Mengkapai dengan penglihatan, mengkapai dengan pendengaran, mengkapai dengan rasa, mengkapai artinya sampai nak faham perkara tersebut. Itu maksudnya mengkapai. Nak tahu perkara tadi dengan melihat, tahu dengan mendengar, tahu dengan rasa, tahu dengan hidup, tahu ada. Jadi itu idrak. Lalu panca indera yang 5 tadi, sifat ma'ani yang bertakluk tapi dia khususkan tentang idrak. Sedangkan kalam ini dia bukan dalam kategori idrak, dalam kategori mengkapai akan memahamkan. Bahkan sebaliknya, dia nak memahamkan, dia nak menyampaikan, dia nak menunjukkan. Nampak tuan? Jadi pada yang melihat di situ, bukan dilihat pada idrak, tapi dilihat pada ta'alluq itu, maka diterjemahkan dengan pe. Maka dikiaskan juga dengan sifat ma'ani yang berta'alluq yang lain. Antaranya sifat ma'ani yang berta'alluq yang lain ialah sifat kalam. Maka diterjemahkan sifat kalam itu dengan perkata. Walaupun segi bahasa ni masyarakat tak gunakan kalimah istilah perkata, namun dikiaskan
Berlaku tak kias dalam bahasa? Berlaku. Kalau tak nak pun macam mana pun, kita katakan ini sebagai bahasa istilah khususiah dalam perbincangan ilmu kalam. Bila kita kata bahasa istilah dan khususiah dalam ilmu kalam, kau jangan cari dewan bahasa. Bahasa biasa memang tak jumpa lah. Bahasa perundangan ada kamus. Bahasa teknikal adakah kamus dia. Kau cari kamus biasa memang tak jumpa lah. Habis tu saya cari tak jumpa. Maknanya dewan bahasa, dewan DBP tu belum lagi nak buat. Akan datang dia buat lah. Jadi kau buat kajian banyak-banyak, nanti dewan bahasa tu buat. Dewan bahasa tu bukan kau turun daripada langit. Kau kaji nanti dia buat lah. Sekarang kaji, tak ada orang nak kaji. Bila orang kaji, InsyaAllah dia akan masukkan, daftarkan dalam dewan bahasa. Itulah fungsi kita. Yang kerja kau asyik nak membangkang, tak ada memberi manfaat, buat apa. Ini kita kritik, dia memberi manfaat. Yang paling malang apabila kita nak kritik dengan tujuan tak nak dia tahu. Kritik sebab kita tak suka, itu masalah. Tapi kalau kritik untuk faham, tafadhal. Jadi kita faham di sini, nak mudah fahamnya, lalu kita katakan sifat ma'ani yang bertakluk itu diterjemahkan dengan imbuhan Lalu kita katakan saya ada sifat pelihat yang melihat saya dengan sifat pelihat saya. Ataupun kita kata saya melihat dengan sifat pelihat saya. Saya mendengar dengan sifat pendengar saya. Saya berkeinginan dengan sebab keinginan, sifat apa? Perkehendak saya. Kan dibezakan antara ta'alluq dengan muta'alliq. Cuba kita terjemahkan dengan melihat. Saya melihat dengan sifat melihat saya. Sudah. Nampak tuan? Bukan nak kata benda tu salah, haram, berdosa. Tidak. Dari sudut penggunaan bahasa yang istilahnya apa dia? Apa fungsi istilah? Apa fungsi bahasa? Bahasa ni apa dia? Al-kalamu wal-lafzu murakabu mufidu bil wad'i. Wad'i itu yang penting. Wad'i itu apa dia? Hantar tu apa dia? Ni dalam kalam nafsi kita ni. Yang dalaman ni kita nak sampaikan, itu dinamakan sebagai kalam. Oleh kerana itu, burung kakak tua kita tak namakan sebagai kalam. Robot bercakap tak dinamakan sebagai kalam kerana dia tidak ada wad'i. Wad'i itu ialah kalam nafsi. Sesuatu yang dalam, yang unik, menyampaikan. Itu dinamakan sebagai kalam. Tuan apabila sesuatu yang menyampaikan pada dalam, semakin lama semakin hebat, semakin dia pengalaman ilmu, maka dia menyusunkan akan makna yang khususiah yang nak disampaikan, maka diwujudkan satu istilah. Jadi istilah ini yang nak sampaikan tadi. Begitulah juga dengan istilah-istilah semua ilmu. Tujuannya macam mana? Tu nak sampaikan apa yang nak disampaikan. Tu je sebenarnya. Jadi kalau kita boleh terjemahkan sifat ma'ani tadi dengan imbuhan orang faham betul, best lah. Apa yang tak nak terima dah? Tak terima dah. Tapi janganlah marah orang. Itu dia. Tak nak terima dah. Orang boleh faham dah. Saya melihat dengan sifat pelihat. Bezakan antara melihat dengan pelihat. Melihat ta'alluq, pelihat muta'alliq akan warna tersebut. Jadi warna itu muta'allaq bi. Selesai masalah. Baiklah. Apabila kita dah tahu sifat ma'ani itu muta'alliq, dah ada muta'allaq bi, ta'alluq itu apa dia sebenarnya? Lalu kata pengarang di sini, fahuwa amrun i'tibariyun. Jadi ta'alluq itu apa dia? Ta'alluq itu ialah amrun i'tibari. Ini pegang sampai bila-bila. Ini ni tuan-tuan kalau tak faham ni ta'alluq tu apa dia, amrun i'tibari apa dia semua, tuan-tuan akan kena kencing dengan Wahabi sampai bila-bila. Tuan-tuan akan ditipu oleh Wahabi sampai bila-bila. Saya akan huraikan nanti sebab apa saya kata begitu. Amrun i'tibari ni apa tadi kita dah bicara? Sesuatu yang ada pada pemikiran. Dia tak ada pada luaran. Ni benda sama aku lagi dulu cerita benda sama. Ni botol, ini buku putih, ni buku merah. Contoh, botol ni kat mana? Tengah ke tepi ke
Kanan ke kiri ke tengah. Contoh, kita kata apa dia? Tengah. Saya tak usik dia. Sekarang tengah kanan ke kiri ke dia? Saya tak usik dia, macam mana tiba-tiba dia boleh jadi kiri pula? Sepatutnya kena usik dia dulu boleh jadi kiri. Dia mana sekarang? Kita kata dia dah berubah. Dia berubah tak? Dia berubah ke tidak? Kalau berubah maknanya diusik. Saya tak usik dia, mana dia berubah tak? Tak berubah. Nampak tuan? Tapi kita panggil apa dia? Kita panggil apa dia ni? Kiri atau kanan tadi? Kalau saya dia kiri, dia tentu kanan. Nampak tuan? Jadi kanan, kiri, atas, bawah, amrun iktibari. Amrun iktibari. Ini atas, bawah. Atas. Tu atas, ni bawah lagi tuan. Atas, bawah itu juga amrun iktibari. Iktibari macam mana? Kita yang takbir ada dalam minda. Dia bukan ada khariji, bukan yang wujudi. Kena ingat, yang dimasukkan dengan tagayur itu adalah perkara yang wujudi. Sifat yang wujudi itulah yang akan menjadi konsep tagayur sifat. Adapun ta'alluq yang merupakan perkara yang amrun iktibari ni, amrun iktibari ni, bila sebut saja amrun iktibari, dia bukan wujudi, maka dia tidak berlaku perubahan. Lalu Tuhan buat macam mana banyak sekalipun makhluk. Yang baharunya ialah makhluk. Zat Tuhan tak berubah-ubah. Ta'alluq tadi baru tak? Baru. Tentang apa itu ta'alluq. Perbincangan ta'alluq saja. Tadi saya bacakan 4. Apa itu ta'alluq? Yang ini dibawakan 7. Pandangan pertama, ni Syarif Abu Yahya senang katanya, ini pandangan apa dia? Pandangan ahli hadis atau pandangan salaf yang awal. Mereka tak nak membicarakan halus sampai peringkat ta'alluq pun duduk mikir. Sampai peringkat ta'alluq nak fikir. Orang ahli kalam ni tak ada kerja dia mikir benda ni. Beda dah. Kalau dengan salafi ni lah, dengan wahabi. Ini semua kerja Tuhan ni, Tuhan ni kau nak cerita bab Tuhan apa? Datang yang tukang tanya ni pula orang bodoh-bodoh je. Baca kitab Jawi pun tak pandai. Arab jauh sekali. Ni cerita bab ketuhanan ni, kau ni nak fikir pasal Tuhan. Dia kitab Jawi tak dibaca tu. Kau memang jadi tak nak fikir, memang macam tu. Kau patut duk tanya dia diam kan. Jadi sebenarnya konsep asal kita pegang mengenai ketuhanan sebenarnya serah kepada Tuhan. Itu konsep asas. Kemudian apa yang Tuhan sifatkan maka kita sifatkan. Dalam masa yang sama adanya konsep tanzih, iaitulah menyucikan Tuhan daripada perkara yang tak layak. Konsep tanzih ini ambil daripada wahyu juga, kerana Tuhan juga sifatkan. Dia Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad. Ni siapa yang kata? Bukannya Pak Mat kata, tak, Tuhan yang kata. Jadi kita mentazihkan dengan sebab Arab, dengan sebab perkhabaran daripada Tuhan, persifatan daripada Tuhan sendiri. Baiklah. Apabila kita isbatkan, maka sekadar kefahaman kita. Tak boleh lebih daripada itulah. Sekadar kefahaman kita. Apa buktinya? Tuhan turunkan wahyu menggunakan bahasa Arab. Kalau kita boleh lebih daripada itu, tak payah turun bahasa Arab dah. Tuhan kelepuk semua faham dah, dapat maklumat. Dah tak payah pakai bahasa dah, tak payah. Jadi Tuhan saja berikan sekadar bahasa. Bahasa sekadar kita faham bahasa, maknanya bahasa tu pun kita sekadar faham, maka ketuhanan juga sekadar kefahaman kita. Lebih daripada itu serah pada Tuhan. Lebih macam mana? Hakikat sebenarnya pada Tuhan. Termasuklah juga mengenai ta'alluq. Ta'alluq ni benda yang kalau kita pakai akal kita ni sekadar kita kiaskan dengan yang syahid. Kita kiaskan pada makhluk. Jadi sepatutnya serahkan kepada itu, pada Tuhan. Jangan fikir. Namun, itu konsep asas. Namun, datangnya golongan-golongan yang memperjahanamkan agama, nak jahanamkan agama, maka pada ketika itu ulama sendiri terpaksa fikirkan cara yang bertepatan dengan ada dalam nas, dalam syarak. Fikir ini mungkin ni. Barulah ulama senaraikan. Tujuannya macam mana? Tujuannya tak nak tu pihak-pihak luar itu pula yang menguasai, lalu disusun tujuannya untuk
mempertahankan akidah dan juga menolak syubhat. Oleh kerana itu dia fikir sana fikir sini fikir sini fikir. Bukannya dia nak kata dia tu boleh menghukumkan Tuhan, tidak. Tujuannya macam mana? Menjaga akidah. Jaga akidah sekadar serangan. Kalau tak ada musuh, tak perlu. Ibarat begitu tuan-tuan. Tapi baik ada musuh sekarang tak? Dalam rumah berlambak musuh. Ibarat begitu pula. Tu dia punya sifat dia macam tu ya tuan-tuan. Sepatutnya tak perlu pun. Tapi ada yang perlu je sebab ada musuh. Itu je. Musuh tu pula tengok tahap musuh makin kuat, makin dah kena dalam lagi, makin ke dalam lagi. Sekadar Pak Mat selagu manis, cakap cokia-cokia boleh lepas. Yang datang tu, yang kepala botak separuh tu, wow. Kita pun terasa lah. Itu dia fungsi ulama-ulama dulu. Ini dia menghentam gambar ni semua kena Tuhan pakai hakal sedap ya. Nak kena Tuhan hakal sedap bunyi ni Ni saja ke? Tidak. Baik aku zikir je. Apa? Yang tu ke? Tak. Dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama, makrifah yang sebenar-benarnya ialah dari Tuhan kepada kenal Tuhan dengan Tuhan. Itu sebenarnya. Itu bicara tentang mukasyafah lah benda. Itu yang cerita lah. Itu kita tak nafikan. Itu kau dengan Tuhan. Habis tu anak bini kau nak kira macam mana? Itu kita nampak apa? Kita kena apa nama? Konsep tajrid. Makam asbab, makam tajrid kena ada juga. Kau dah ada makam asbab, kau jangan lari makam tajrid. Maknanya apa nama sebagai meletakkan diri kita pada masa. Meletakkan diri kita pada masa ialah lihat pada Allah Ta'ala berikan bala pada kita, maka pada ketika itu makam sabar. Itu namakan meletak pada diri kita. Kalau Allah Ta'ala berikan kunyahan melimpah ruah, makam apa dia? Syukur. Ini tak boleh tuan. Oleh kerana itulah Imam Ghazali ada metodnya sendiri. Jadi walaupun Imam Ghazali seorang ilmuwan sufi, dia karang kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Bahkan pada awal kitab Ihya Ulumuddin juga dia bicarakan cukup panjang lebar. Kita Imam Haris Muhasibi, dia karang kitab Al-Aql wa Fahmul Quran, mengkritik golongan-golongan yang menyeleweng ni. Haris Muhasibi tu siapa dia? Tokoh sufi. Tokoh sufi karang kitab kritik Jahmiyah, kritik apa? Kan bagus duduk zikir je kat dalam masjid dia tu. Nampak tuan? Lihat pada situasi. Kalau dia ada ilmu, maka dia kena terlibat bicara perkara tersebut. Dia ada satu lagi dia makan sebagai manusia yang huruf, yang tertipu daya. Itu bicara panjang oleh Imam Ghazali. Macam mana tertipu daya dengan bicara sufinya, tertipu daya dengan ilmu kalam dia, tertipu daya. Itu panjang lebar lah. Jadi pertama sekali tawakuf, dah serah. Namun daripada golongan-golongan falsafah masuk, baik kita sediakan dahulu. Jadi pandangan pertama ialah golongan muhaddisin. Saya tak nak baca ni Okey, golongan kedua, pandangan kedua, ada tak? Sebab dia kata sini wa hadzal mazhabu anil waqfa wa aslam mazahib wa asanuha. Jadi pandangan muhaddisin tadi itulah pandangan yang lebih aslam. Aslam tengok sesuai lah. Aslam untuk kita. Macam saya ni cerita pampung. Ni bukan bermaksud itulah yang sebenarnya, tidak juga. Itu sekadar pembincangan kita. Yang hakikatnya kalau Tuhan nak ilham, Tuhan nak kasyaf saya, dapatlah saya. Tapi sekadar kemampuan kita, inilah kita bicara ni. Baiklah. Pandangan kedua, iaitulah Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Adud, dan cenderung juga oleh Imam Said Syarifudin At-Taftazani wa Jama'atun, dan juga Imam Hamidi, dan juga diakui oleh Ibn Arafah. Jadi semua ulama bukan cikai-cikai ni. Apa dia kata? Anna ta'alluq minal umuril idafiyah. Ta'alluq itu ialah perkara yang idafi, sandar saja. Amrun i'tibari. Amrun idafiyah ni, nisbiyah ni ialah amrun i'tibari. Fayakunu, maka ta'alluq itu
hadisan likaunihi nisbatan bainal muta'alliq wal muta'allaq. Ta'alluq itu baharu kerana ia nisbah antara muta'alliq dan juga muta'allaq. Bila Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, perkaitan antara Allah dengan makhluk itu dinamakan sebagai menjadikan itulah ta'alluq. Nisbah ni dinamakan sebagai nisbah, berkaitan. Nak faham berkaitan saya melihat yang dilihat, jadi perkaitan antara saya dan yang dilihat itu dinamakan sebagai ta'alluq. Saya sepak muka saya, antara sepak dengan kena sepak itu dinamakan sebagai nisbah, berkaitan. Antara atas dan bawah itu dinamakan sebagai nisbah. Jadi ta'alluq itu ialah nisbah antara muta'alliq dan juga muta'allaq bi. Ini muta'allaq bi. Ini muta'allaq bi, itulah muta'alliq. Ini dinamakan sebagai ta'alluq. Jadi berkaitan di sini menjadikan. Jadi menjadikan itulah ta'alluq. Jadi itulah nisbah ni. Ni perkaitan ni, perantara ni. Ni dinamakan sebagai nisbah. Itulah ta'alluq. Jadi ini amrun iktibari, perkara yang nisbi saja, tak ada wujudi. Bila saya melihat, ada sifat melihat saya dan ada yang melihat. Adakah perkara tengah-tengah itu dinamakan sebagai amrun wujudi? Tak ada. Dia amrun iktibari. Saya mendengar akan bunyi, yang ada ialah pendengar saya dan juga bunyi. Mendengar tu ada tak? Tak ada. Ada soalan? Saya nak buka soalan ini. Ada soalan tak? Ada tuan? Saya buka soalan sekejap. Soalan sekejap je. Sebab saya nak rehat tu je. Ada soalan tak? Jelas tak? Yang ni saya tak nak bacakan habis semua. Sebab apa ini sebenarnya dia masih dalam perbincangan penghujahan. Tu lah saya tak habis dah. Teruk dia jadi ni. Jadi penting di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga mereka yang mengikutnya mengatakan ta'alluq itu amrun iktibari. Yang ketiga pula, iaitulah pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga jumhur ashabnya, ta'alluq itu ialah sifat nafsiyah. Ta'alluq itu ialah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah bagi apa dia? Sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani, bukan sifat nafsiyah bagi zat. Ada orang silap baca. Jangan silap baca. Dia rasa dengan wujud je sifat nafsiyah. Dia kata ta'alluq itu nafsiyah bagi zat. Bukan begitu. Nafsiyah bagi apa dia? Nafsiyah bagi ma'ani. Artinya macam mana? Kalau sifat ma'ani kita itu di luar kita ini, sifat perlihat kalau kita nampak tu, kita tak boleh nak apa dia? Tak boleh nak bezakan antara perlihat dan juga melihat. Tak boleh bezakan. Kerana melihat itu ialah diri perlihat. Ibarat begitu. Sebagaimana zat kalau sifat ma'ani, kalau sifat wujud itu nafsiyah bagi zat, artinya inilah wujud, ni zat ni wujud tu, ibarat begitu. Begitu juga ta'alluq kudrat ialah nafsiyah bagi kudrat. Ta'alluq iradah, nafsiyah bagi iradah. Ta'alluq sama, nafsiyah bagi sama. Artinya diri sama itulah ta'alluq. Diri apa dia? Diri kudrat itulah ta'alluq. Diri itu yang yang dimasukkan dengan nafsiyah di sini. Dah
Baiklah. Kesimpulan ni. Kesimpulan terus. Ulama merangkumkan pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Fakhruddin Ar-Razi, maka kita boleh letakkan pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu merujuk kepada ta'alluq saluhi. Nafsiyah itu merujuk kepada apa dia? Ta'alluq saluhi. Nisbah pula ataupun amr i'tibari tadi merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada tanjis. Merujuk kepada tanjis. Sekarang saya ada sifat melihat tak? Ada tak benda yang dilihat? Tak ada lah, saya tak lihat. Bukan ada. Dulu ada alam tak? Tak ada alam. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan alam, baru ada alam. Jadi sebelum Allah Ta'ala menjadikan alam, ada tak nisbah? Tak ada. Jelas. Sebelum adanya alam ini, Tuhan melihat tak alam ni? Tak ada lah, alam tak ada. Jadi ada tak nisbah? Tak ada lah. Bila sebut saja nisbah, mesti ada dia punya lanjutan. Muta'alaq bih dia. Jelas. Lalu ulama buat kesimpulan, gabungkan dua, maka yang dimaksudkan dengan amrun i'tibari itu merujuk kepada tanjis. Bila sebut saja tanjis ni apa dia? Apa konsep tanjis? Nak tahu tak konsep tanjis? Tanjis dia apa dia? Tanjis 3 daripada 3. Saluh 2 daripada 3. Tanjis itu ialah 3 daripada 3. Ni kita dah tahu 3 ni kan? 3 perkara ni. Okay. Kita kata kudrat ni makhluk. Kudrat ni muta'alliq lah, senang kata nak, untuk kita senang faham. 3 daripada 3 dinamakan sebagai tanjis. Saya masa macam cakap seorang-seorang tuan-tuan, tak ada soalan ke? Pepong seorang-seorang sini, janganlah aku dah sampai Singapura dulu. No, mana pilot tak balik-balik sekejap. Tanjis. Tanjis qadim. Tanjis lah saya kata tanjis. Semata-mata tanjis. Tanjis ini 3 daripada 3. Kan ada 1, 2, 3. 3 daripada ni dia bukannya kaedah, dia bukan sebagai untuk mudah nak kesan. Dia panggil sebagai dhabit. Dhabit dia. Nak kenal antara saluhi dengan tanjis. Saluhi ni 2 daripada 3. Kalau 2 daripada 3, saluh. Layak saja. Apa dia? Ada ni saja. Ada muta'alliq, ada nisbah ataupun ada muta'alliq, ada ta'alluq saja. 2 daripada 3 saluh. Ataupun 1 daripada 3 saluh. Yang penting tanjis ialah 3 daripada 3. Adanya muta'alliq, adanya ta'alluq, ada muta'allaq bi. Tanjis. Sama ada qadim ataupun hadis. Tuhan mengetahui. Sejak dahulu lagi Tuhan dah ketahui. Perkara yang diketahui itu ada dah dalam maklumat Tuhan tadi. Tuhan sifat sifat mengetahui, sifat ilmu, mengetahui akan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Ini dinamakan sebagai nafsul amri, maklum. 3 daripada 3 maka dinamakan sebagai tanjis qadim. Sejak azali lagi Tuhan mengetahui. Itu sifat dia. 3 daripada 3 tanjis. Tuhan bersifat dengan kudrat. Ya, layak Tuhan. Layak Tuhan sejak azali. Mana layak nisbah tadi tu. Tapi dah ada dah alam dulu. Tak ada lagi. 2 daripada 3 ataupun 1 daripada 3 dinamakan sebagai layak, saluh. Cerita saja alam, tanjis. Dinamakan sebagai tanjis hadis. Itu sifat dia.
Ni minta maaf ni saya ambil gambar dulu-dulunya 2 tahun lepas tak silap saya ke 3 tahun lepas tu. Dah tak jumpa gambar asal dia. Saya pun malas nak lukis baru. Boleh lah macam ni. Boleh tengok FB saya. Banyak dia punya gambar raja macam ni. Baiklah, lihat contoh. Zat muta'alliq. Maklumat muta'allaq bih. Muta'allaq bih ni ta'alluq, mengetahui. Jadi perkaitan antara zat secara umum dan maklumat merupakan ta'alluq. Perkaitan ini dinamakan sebagai nisbah dan juga idhafah. Diterjemahkan pada perkaitan ini dengan kata mengetahui. Baiklah. Jadi dah faham ta'alluq, ta'alliq tadi. Barulah kita membicarakan tentang mabda'. Konsep mabda'. Konsep mabda' ni ialah sifat-sifat ma'ani yang bertakluk. Cari dulu, minta maaf lah. Minta maaf. Dia macam mana jadi macam ni? Masa print dia jadi macam tu kot. Berapa jangan ngantuk tu. Tu yang hikmah tu, cari. Kalau sedap dah dia tak ni lah. Ini saya ambil daripada Hasyiah Syarqawi Al-Hudhudi. Ni nasihat saya pada adik-adik barulah. Yang dah lama tu tak apalah. Adik-adik baru yang nak menjinak dengan ilmu kalam, jadikan Syarqawi Al-Hudhudi ni sebagai rujukan wajib. Ulang. Al-Marhum Fakih Zaid Syarqawi Al-Hudhudi ni ulang 2 kali. Saya sempat ulang 2 kali tadi. Dia kata, saya baca, saya khatam, kamu tak khatam. Maknanya dia memang, orang tengah baca mana ada tidur. Yang tu kan dengar, dia tak khatam dah, tinggal separuh. Masuk 5 minit, sedar. 30 minit sedar, 10 minit ujung, sedar. Jadi 30 minit tu, kita tak khatam dah. Jadi yang tu kan pakai baca tu, dia seorang khatam. Yang lain sekejap dia tidur, jaga. Yang tidur, dia jaga. Cakap-cakap. Dia pakai kata, saya seorang khatam, kamu tak khatam, tak apa. Ulang sekali lagi. Aduh. Apa nama orang yang saya kenal ilmu kalam dan tahqiq ialah Fakih Zaid. Cukup tahqiq. Sehalus-halusnya saya banyak belajar dengan dia. Belajar memikir pun dengan dia. Tak puas hati lah. Betul ke pakainya? Tanya lagi, tak puas hati dia. Sampai peringkat Tuhan buka, betul lah pakai kata. Cuma kita je belum dapat nak faham lagi. Kadang guru cakap tu betul lah, kita rasa macam tak betul. Sebab apa? Kita mengukur dengan ilmu kita. Kita rasa ni salah pakai. Sebab kita ukur pakai ilmu kita habis dah. Cuba tanya macam mana pakai alim. Kalau tanya macam tu, ada ni Alcan lah. Ni tak boleh ni bertentangan ni lah. Ini macam nak murid berterak tepi dah. Jangan tak payah tanya-tanya lagi dah. Anggap sebagai murid, tapi dia tanya cikgu macam cikgu jadi anak murid ni. letih nak layan tu. Hantar engkau lah kan. Jadi tuan-tuan, ada orang mempertikaikan, ada yang mengatakan mabda' ni tak boleh guna pada konsep ketuhanan. Tak boleh nak gunakan istilahkan sebagai mabda', tak boleh. Namun, cuba lihat dalam Syarqawi Al-Hudhudi. Pada mukadimah, bicara mukadimah lagi. Imam Syarqawi telah menggunakan istilah mabda' apa membicarakan tentang sifat-sifat Tuhan. Digunakan sini istilah apa dia? Wahiyah. Dia kata apa di sini? Perkataan jud tadi ialah mabda'. Digunakan istilah mabda'. Walaupun pada sifat-sifat ma'ani yang seterusnya dia tak gunakan, tapi daripada awal dia dah digunalah. Maknanya bukannya terlarang terus. Ni Imam Syarqawi sendiri pernah gunakan kalimah mabda'nya. Senang kata macam ni lah. Contoh ni, kalau sini mungkin agak payah sikit. Rahmah. Sebab Rahman Rahim.
Rahman Rahim, sebagian ulama mengatakan rahmat itu merujuk kepada af'al, perbuatan. Perbuatan Tuhan menganugerahkan. Sebagian ulama mengatakan rahmat itu merujuk kepada sifat irada. Sifat irada itu sendiri. Maknanya kalau begitu Rahman merujuk kepada mabda. Jadi kita sebut istilah mabda itu kerana kita nak mudah memahamkan di mana tuju akal kita. Ni menunjuk mana, menunjuk pada apa, menunjuk pada apa. Itu saja tujuannya. Diwujudkan istilah tadi untuk cepat tangkap kefahaman kita, maka diwujudkan istilah. Jadi Rahman dengan maksud af'al, dan sebagian ulama mengatakan Rahman merujuk kepada mabda, iaitulah iradatul ihsan. Tuhan berkeinginan menganugerahkan, merujuk kepada sifat ma'ani. Jadi mabda itu maknanya merujuk kepada sifat ma'ani. Kalau Rahman merujuk kepada memberi, berkehendak memberi, maknanya merujuk kepada perbuatan. Barulah kita bicara. Ini dalam kitab Syarul Syekh Ramadan Effendi, syarah bagi akidah Nasafiyah. Dia menggunakan istilah mabda itu. Dia kata walhasil fil azali huwa mabda illa at-taqlid wa tarzik. Ini bicarakan tentang takwin. Jadi Imam Fakhruddin, Imam Tatazani dan juga syarah-syarah dia, mereka bila membicarakan sifat takwin, maka untuk memudahkan faham antara takwin merujuk kepada ta'alluq dan juga takwin merujuk kepada mabda, merujuk kepada sifat ma'ani, iaitu qudrah, maka mereka mengatakan takwin yang kami fahami ialah takwin merupakan ta'alluq bagi kudrat, iaitulah mabda. Kudrat sebagai mabda. Nampak di sini. Yani anal hasil fil azali mabda'un. Mabda'u hadhil asya' mislu qudrah. Jadinya sifat ma'ani yang berta'alluq itu digunakan dengan istilah mabda. Jadi ramai muhaqqiqin daripada ilmu kalam, sifat-sifat ma'ani yang berta'alluq itu digunakan dengan istilah mabda. Ini antara contoh-contohnya. Dia kata apa? Wa takwinu sifatun hakikatun hiya mabda'ul idhafah. Idhafat alat hiya ikhrajul ma'dum min al-'adami ila al-wujud. Jadi takwin itu ialah mabda'ul idhafah, mabda. Yang penting mabda. Maka apabila takwin sifat ma'ani yang berta'alluq merupakan merujuk, diterjemahkan, diberikan istilah sebagai mabda, bermakna semua sifat-sifat ma'ani yang berta'alluq juga adalah mabda. Apabila begitu, sifat kalam berta'alluq tak berta'alluq, maka layaklah sifat kalam sebagai sifat ma'ani juga diterjemahkan sebagai mabda. Itu kekuncinya. Kalau begitu, bila diterjemahkan dengan perkuasa, maka kalam juga dengan perkata, selaraskan. Habis itu hayat tidak bertakluk. Kenapa? Letak juga penghidup. Kerana pada diletakkan untuk mudah. Dah satu saja semua dah enam selaraskanlah tu, letak itu je bezanya. Sedangkan hayat tidak ada sifat, tidak bertakluk, tapi letak selaraskan juga. Kata pada kalau begitu, maka hitam itu jangan kita terjemah hitam, tak boleh. Kerana hitam dia tidak bertakluk. Itu ada orang tanya, bisu itu sifat ma'ani ke tidak? Bisu, pekak, atau buta, senang buta sifat ma'ani ke tidak? Ya, sifat ma'ani.
Dan Asy'ariyah kita mengatakan buta itu adalah sifat ma'ani. Bahkan sifat ma'ani bertakluk. Wah, sudah tambah lagi. Mana pula buta sifat ma'ani, dalam buta dia sifat ma'ani pula bertakluk pula. Apa kata takluknya? Takluknya ialah menahan daripada melihat. Habis tu kenapa tak terjemahkan pembuta? Aduh. Saya jawab mudah je, dia kata orang Melayu kita, dia tak ada pun tengok buta itu sebagai sifat ma'ani. Buta itu dia tak nampak pun sebagai sifat panca indera. Jadi macam mana nak terjemahkan pembuta? Jadi tak boleh nak terjemah pembuta. Buta-buta lah, tak terjemah pembuta. Walaupun dia bertakluk. Kerana orang Melayu sendiri pun tak nampak buta itu sebagai sifat yang bertakluk. Tak nampak dah. Cuma kita memperincikan. Kalau kita memperincikan memanglah. Sebab apa saya kata mabda' itu, ada orang kata mabda' itu hanya sifat iradah saja. Ada orang kata itu. Dalam kitab ni mabda' dia guna pada iradah saja, tidak pada yang lain. Macam ni dia kata mabda' idhafah. Jadi idhafah saja dia. Kenapa nak nak cerita pula pada sifat makna yang lain? Lihat pada apa dia? Ramadan Al-Kandi. Dia kata apa dia? Innama huwa mabda'ut ta'alluqat wa mawsufuha. Antara samak dan juga masa konsepnya semua sama. Dia kata di sini apabila sama dan juga basar, begitu juga sifat ilmu, sifat kudrat qadim melazimkan akan masmuat, maknanya perkara yang didengar dan juga yang dilihat dan juga yang diketahui dan juga yang dijadikan, maka lazimlah alam tersebut, lazimlah alam dan juga wal matlub. Sedangkan perkara tersebut menyalahi, ialah Tuhan itu bersifat dengan kudrat Tuhan qadim, tapi makhluk yang dijadikan ni baru dah. Wa ajaba bi qawli wala yalzamu, tak lazim pun. Kerana kita dah bicarakan tadi, yang barunya apa dia? Ta'alluq tadi, ta'alluq itu ambil itibari. Hazilu ayuqalu innama yalzamu qidam, yang jadi qidamnya seandainya ta'alluqat itu qadim walaysa kadzalika bal hadisa wal qadim innama huwa mabda'u ta'alluqat wal mawsufat. Nampak dengar mabda'. Jadi semua mengenai sifat-sifat ma'ani, selaraskan semua sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu dinamakan sebagai mabda'. Kalam lain-lain. Kenapa kamu bezakan? Bawakan dia punya pendalilan. Kalau kamu bezakan, maka dia terkeluar daripada sifat ma'ani yang bertakluk. Dia fungsi sama je. Sebagaimana kita kata antara sifat dengan sifat itu ialah hakikatnya sama. Tak tuan Baiklah. Apabila begitu, sekarang buka ni. Cek persoalan ni. Campur pun. Sambung dua sini lagi nampak. Baiklah tuan-tuan, ta'alluq ini juga dinamakan sebagai sesuatu yang masdariyun. Sesuatu yang masdari. Masdari artinya hadas, perbuatan. Tapi kita tak namakan sebagai perbuatan, tapi kita faham situlah. Masdari. Bila dilihat, pastilah melihat. Pastilah ada yang pastilah sifat melihat ada. Ini dinamakan sebagai konsep masdari. Al-hasil bil masdar. InsyaAllah kita masuk. Ini yang mana ni semua kebanyakannya sebagai lampiran-lampiran dia tuan-tuan, takkan nak baca Arab pula nanti. Ini untuk support-support je.
Saya dah maklum daripada awal lagi. Memang hari ni saya nak berikan mengenai apa dia, nak kongsi mengenai dasar ataupun kepahaman yang sebenar mengenai apa itu sifat ma'ani secara umum. Tu. Jadi kalau fahami yang lain mudah, insya-Allah akan datang. Antara berikutnya perlu kita ketahui ialah ta'alluq itu ialah masdari. Konsep masdar. Masdar dengan maksud masdari, masdar dengan maksud ismi, masdar dengan maksud apa nama al-hasil bi masdar. Berwudu. Perkataan berwudu. Berwudu itu ialah ta'alluq. Berwudu itu ialah ta'alluq. Kita berwudu, ta'alluq itu ya, berwudu itu ialah satu hadas, satu pekerjaan, satu tindakan berwudu. Berwudu. Berwudu, bila kita berwudu, dengan apa dia? Berwudu dengan apa? Dengan air. Bila ni wudu air tu. Air turun. Saya berwudu. Berwudu itu ialah suatu perbuatan, satu hadas, satu tindakan. Bila berwudu, tercetus saja berwudu, maka akan timbul beberapa perkara. Sebagaimana melihat akan timbul beberapa perkara. Apa dia? Adanya yang dilihat, ada yang sifat pelihat. Betul? Bila saya melihat itu, bila sebut saja melihat, apa yang timbul di situ? Mesti ada apa? Yang dilihat, ada yang pelihat. Tiga perkara di situ. Jadi melihat, mendengar, berwudu, berlari, ini dinamakan sebagai masdari. Dinamakan sebagai masdari. Masdari. Bila bila kita berwudu, maka timbul di situ hasil daripada bila melihat. Bila melihat, hasil daripada tindakan melihat itu, apa yang terwujud dalam minda kita, apa yang ada di situ? Apa dia? Ada yang dilihat. Ada yang dilihat. Ada apa dia? Ada pelihat. Timbul berwudu, maknanya adanya air, mesti ada air, mesti ada anggota wudu. Betul? Kalau kita kata melihat, perhati tuan-tuan, melihat secara otomatik terhasil daripada istilah melihat. Ini dinamakan sebagai apa dia? Al-hasil bil mas. Ya, istilah dia al-hasil bil masdar. Kena tak payah saya tulis Arab, tak apa kan tuan-tuan kena tulis Rumi. Masdariyun, masdari. Bila berwudu itu masdari, melihat itu masdari. Tapi bila melihat, bila berwudu, maka terbit kefahaman, dinamakan sebagai al-hasil bil masdar. Apa istilah dia? Al-hasil bil masdar. Al-hasil bil masdar, yang terhasil dengan sebab masdar. Jadi bila kita berwudu, maka mesti ada tangan, mesti ada air. Jadi berwudu guna apa dia? Berwudu dengan air. Bila melihat pasti terhasil daripada melihat itu, maknanya mesti ada apa dia? Yang dilihat mesti ada pelihat. Jadi yang dilihat itu ialah al-hasil bil masdar, pelihat juga sebagai al-hasil bil masdar. Nah, ini kadang ramai orang keliru. Menyepak, menyepak masdari. Bila sebut menyepak, maka terhasillah
Terhasil macam mana? Terhasil bila kau sebut menepak, mestilah ada benda-benda ni. Mesti ada yang kaki-kaki dari kaki sepakan tadi dengan yang kena sepak. Bukannya sepakan tadi mewujudkan, menjadikan, tidak. Kena faham tu. Kena faham istilah tadi. Bila saya melihat, adakah lihat saya tadi menjadikan perkara tersebut? Tidak. Lihat saya. Subhanallah, subhanallah. Memuji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memuji mesti ada apa? Al-hasil bil masdar dia. Mesti ada apa? Yang dipuji itu Tuhan. Tuhan tu kan jadikan ke? Tidak. Tapi terhasil dengan kita kata puji-pujian tadi. Kena faham istilah tadi. Itu dimasukkan dengan al-hasil bil masdar, yang terhasil kefahaman apabila ada masdar. Jadi bila kita melihat Allah Ta'ala akhirat kelak nanti, bila sebut saja melihat, maknanya mesti ada yang dilihat dan mesti ada pelihat. Jadi pelihat itu ialah al-hasil bil masdar, dan juga apa dia? Yang dilihat juga hasil bil masdar. Jadi bila berwudu, air itu dinamakan sebagai wadu. Air itu dinamakan sebagai wadu. Begitulah juga bila melihat, itu hasil bil masdar. Yang ini hasil bil masdar juga. Tapi hasil bil masdar ini yang kita namakan sebagai mabda. Bunyinya sama juga, basar juga. Tapi bukannya melihat itu basar juga. Tapi yang nak dikata di sini ialah al-hasil bil masdar, yang dinamakan sebagai masdar ismi. Jadi al-hasil bil masdar ni umum. Ada lagi al-hasil bil masdar dengan maksud apa dia? Apa nama? Masdar ismi namanya. Jelas. Jadi masdar ismi ni asalnya daripada al-hasil bil masdar juga, tapi merujuk kepada apa dia? Mabda. Baru dinamakan sebagai mabda. Punca terbit tadi. Kau nak berwudu apa benda, air pun tak ada. Ibarat begitu. Kau nak tengok macam mana, kau buta. Kau nak dengar macam mana, kau nak pekak. Mabda tak ada. Nampak tuan? Ini bermakna ni dalam sikit. Maaf Dia tak boleh lah tuan-tuan. Saya ni tak mahir nak mengajar. Dia tak boleh nak ni. Dia nak aku nak. Kita halus-haluskan tak apa tuan Jadi hasil. Bila kita melihat, mesti ada hasil bil masdar. Iaitu sama ada benda yang dilihat tadi tu. Dan juga apa dia? Dan juga punca. Kalau punca yang boleh melihat dan punca, itulah sifat pelihat. Begitulah yang hasil bil masdar yang merujuk kepada punca dinamakan sebagai masdar ismi, ataupun dinamakan sebagai isim masdar. Jadinya dalam bahasa Arab, dalam apa nama ilmu kalam yang dia apa nama memfokuskan tentang bahasa Arab, dia mengatakan, ilmu kalam mengatakan bahawasanya isim masdar, lihat pada bahasa Arab, masdar wadu itu adalah isim masdar. Wadu itu ialah isim masdar, ataupun kita namakan sebagai masdar ismi, merujuk kepada mabda, punca. Ada air barulah boleh berwudu. Jadi begitu juga dengan nafsaniyah kita. Nafsaniyah artinya suatu sifat-sifat yang bangsa dalam diri. Jadi adanya sifat pelihat, maka boleh melihatlah. Adanya air tadi, air wadu bolehlah berwudu. Ini konsep mabda. Dan peringat pula, apabila kita membicarakan tentang apa dia tadi, tentang mabda, al-hasil bil masdar dan juga masdari, yang masdari ini confirm amrun iktibari, mesti amrun iktibari. Dia adalah perkara yang amrun iktibari. Nisbah tadi, ta'alluq itu semua adalah amrun iktibari, benda yang tak ada, hanya iktibar saja dipegang. Oleh kerana itu melompat ataupun perbuatan-perbuatan yang lain, perbuatan-perbuatan semuanya amrun iktibari. Lompat tu amrun iktibari ke amrun wujudi?
Perbuatan semuanya amrun i'tibari. Dia bukan berwujudi. Perbuatan. Yang ketika melompat, yang wujudi macam mana? Berkedudukan, berkeberadaan di atas. Itu yang dinamakan sebagai amrun wujudi. Tapi perbuatan semuanya amrun i'tibari. Jadi bila saya melihat tu ada ke tak ada? Tak ada. Yang adanya hanya perlihat dan juga yang dilihat. Begitu juga dengan mendengar. Itu konsep dia. Itu ta'alluq. Jadi masdari. Jadi ta'alluq itu ialah masdari. Amrun i'tibari. Dia bukan wujudi. Yang wujudinya ialah mabda' ini wujudi. Mabda' tadi itulah yang wujudi. Jadi air wuduk tadi wujudi. Waduk dinamakan sebagai waduk. Sifat perlihat kita wujudi. Sifat pendengar kita wujudi. Yang al-hasil bil masdar ni pula, tu dia punya ni lah. Al-hasil bil masdar yang satu lagi pula, dia tak semestinya wujudi. Ada yang wujudi, ada yang tak wujudi, hanya amrun i'tibari. Menakut, mengetuk. Dia apa nama kalau menakik kan? Dia memberi kesan. Bila sebut perkara yang memberi kesan, maka ia amrun wujudi. Yang melibatkan memberi kesan, ia amrun wujudi. Tapi yang tidak melibatkan memberi kesan, dia bukan amrun wujudi. Lihat, beri kesan ke? Tengok boleh bergerak macam ni, boleh terbakar macam ni. Tak ada. Dia hanya sekadar inkishaf saja. Melihat hanya tak ada inkishaf, tak berubah. Kau tengok tak berubah, tak berubah. Jangan marah. Kau tengok kau bukannya apa nama luak pun, muka tak meluak pun. Luak kata muka dah lama. Umur pun nak marah contohlah. Tak ada apa-apa pun, tak berubah pun. Ibarat begitu tuan-tuan. Jadi bila melihat Allah Ta'ala, melihat itu bukannya ta'alluq ta'asir. Yang dilihat itu dinamakan sebagai mabsurat, yang dilihat. Al-hasil bil masdar di situ timbul. Konsep melihat tadi, dia tidak mengubahkan kepada ketuhanan, tak ada masalah pun. Tuan-tuan. Walaupun ianya dinamakan sebagai istilah al-hasil bil masdar. Kau tak sembah Tuhan, kau tak puji Tuhan, ke tetap Tuhan itu apa dia? Mahmudah. Tetapnya Tuhan yang dipuji. Kau sembah ke tak sembah Tuhan, ke tetap Tuhan itu tak berubah. Tetaplah Tuhan itu yang maha tinggi. Ya, bila sebut saja menyembah, ada yang disembah. Tak melibatkan apa-apa benda pun. Nampak anda? Tak memberi ta'asir langsung pada ketuhanan. Itu dia konsep al-hasil bil masdar. Artinya kesimpulannya, al-hasil bil masdar yang bukan mabda' ada kalanya wujudi, ada kalanya bukan wujudi. Yang wujudinya kalau taksir. Kalau tak taksir, tak wujudi lah. Melihat, mendengar apa tu tak ada wujudi pun. Tuan-tuan, ini agak rumit sedikit lah. Memang saya saja nak bagi kasih pening-pening untuk sebelum 12.30. Terlihat 12.30 ni. Baik, ini tapi saya banyak bagi dia punya ni je dia punya poin-poin saja. Ini dah tu mabda' idafah. Ini dalam kitab apa dia? Ittihad Siratul Muttaqin juga menggunakan sifat ma'ani itu diistilahkan dengan mabda'. Ni ya ni, sama ni. Sifat mabda' sebagai sifat ma'ani sebagai mabda'. Ini kita apa dia? Fawatihul Rahmud ataupun Salam Subut. Fal ilmu hiya al mabda' inkishaf. Jadi banyak kali melihat sifat perlihat kita tetap satu. Yang dilihat tu banyak, melihat tu banyak, tapi sifat perlihat kita tetap satu. Ini dinamakan sebagai mabda'. Mengetahui ilmu dengan maksud mabda' satu. Ilmu dengan maksud ta'alluq banyak. Ilmu dengan maksud maklumat banyak. Sekadar mana yang kau tahu je lah. Banyak ilmu. Apa yang banyak? Banyak ke sifat ilmu kita? Ibarat banyak ilmu dia lah. Perkataan ilmu, dia tu banyak ilmu. Maknanya sifat yang mana yang banyak tadi? Adakah ilmu dengan maksud mabda' ataupun ilmu dengan maksud al-hasil bil masdar tadi? Yang mana yang banyak ni? Pastilah al-ilmu dengan maksud al-hasil bil masdar, yang maksud masdar yang apa nama, yang bukan mabda' tadi.
Mabda'nya tetap satu je. Dia bukan macam komputer masuk apa dia? Masuk bertambah, prosesor bertambah. Tak. Itu satu sifat dia. Cuma kualiti dia makin hebat, makin apa ni? Kudrat macam tu juga. Kudrat tetap satu. Jadi yang dikata di sini fal ilmu ay mabda' inkishaf wahid. Basitun. Satu saja sifat ilmu. Ilmu sebagai mabda'. Jadi kalau mabda' ni tak ada, kau hajar oleh dekat tiang tembok tu 1000 tahun sekalipun, jadi pandai tembok tu, tak adanya. Kerana dia tak ada sifat apa dia? Mabda' ilmu tak ada. Dinamakan sebagai menerima tadi. Menerima inkishaf nyata. Tak ada apa-apa lah. Mantul login. Dia tak ada mabda' untuk apa dia? Inkishaf tak ada. Mabda' tak ada. Habis lah. Bila tak ada mabda', automatik maklumat tak akan terima. Itu istilah-istilah yang dipakai kan? Jadi sebagian ulama istilahkan ma'ani itu sebagai mabda'. Jangan marah. Bukan ulama sekarang baru mula, dah lama dah. Jangan marahkan pada bukan saya ni apa nama, saya tak mengikut semuanya tak. Tapi saya seronok mengkaji-kaji aliran tarik pada nampak ni. Dalam kitab apa ni? Fathul Ilah Al-Majid. Ni karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari tu ulama hebat tu, menggunakan juga istilah apa dia? Takwin tu sebagai mabda'ul fa'li. Mabda' kudrah lah. Apa lagi? Asy'ah Ibn Amir bagi syarah Jawahar Tauhid. Dia mengatakan, apa dia kata sini? Annal murad bil wasfi al ma'na ismi. Jadi sifat-sifat ma'ani, sama, basar, kalam, kudrat, itu semua merujuk kepada masdar dengan maksud ismi. Artinya isim masdar atau masdar ismi yang saya bicarakan tadi tentang waktu tadi ni. La masdariyun, bukan masdari. Kerana masdari itu amrun i'tibari. Fahamkan yang ni, insyaAllah mudah yang lain. Ni ditegang kat sini ni. Ni ada juga ni. Jadi konsep dalam kitab bernama Asy'ah Amir ini bukan pada sifat iradah saja, bahkan menyeluruh pada semua sifat ma'ani menggunakan konsep yang sama. Terus dan Asy'ah Saban pun ada juga mengenai al-hasil masdar. Baiklah, konsep mengenai masdari, al-hasil masdar. Memang ada orang kata, kenapa ulama-ulama dulu tak bawakan masdari ni? Zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tak cerita malah. Memang ke, kan ilmu ini makin lama makin berkembang. Ilmu makin lama makin berkembang. Begitu juga dalam perbincangan dalam ilmu tauhid, makin lama makin berkembang, istilah makin lama makin lebih rinci, lebih rinci untuk menentukan makna yang sebenar. Jadi yang menerajui, yang memberi penghuraian yang cukup menarik ialah secara jelaslah, maknanya sebelum tu dah ada dah, iaitulah Imam Fakhruddin Sa'duddin At-Taftazani. Imam Sa'duddin At-Taftazani dalam kitab Tangkil Lawamih, Tawdihul Lawamih, Tawdih ke Tangkil Lawamih, kitab usul fiqh. Jadi semuanya kebanyakan ambil daripada sana. Dia yang menghuraikan apa yang saya huraikan tadi, sebiji-sebiji. Cuma saya hurai tadi sebenarnya masih lagi ada lagi penghuraian yang lebih panjang lagi lah, tapi cukuplah madai tadi. Konsep al-hasil masdar dengan masdari, dan juga isim masdar. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Taftazani inilah menghuraikan daripada dia lah, makin lama diwujudkan istilah-istilah yang lebih baru, lebih rinci lagi untuk menentukan apakah maksud ulama-ulama dahulu bagi tahu. Cuma sebut saja sama, dengar, mendengar, pendengar, bahasa Arabnya tetap dengar, tetap sama. Lalu
datang daripada zaman kepada Imam Tahtazani, dirincikan pula sama dengan maksud mabedah, ibarat begitulah al-hasil masdar dengan maksud masdari. Dibicarakan tentang apa dia dalam perbuatan hamba, af'al mukallaf. Itu perbincangan cukup panjang. Perbincangan yang cukup panjang. Begitu juga pada yang akan datang mengenai af'alul ibad. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ataupun tidak. Cuma saya ringkaskan tadi saja. Masdari dan juga mahasal bil masdar. Dan macam tadi kan, dah cerita kan? Dah kan? Ini boleh ambil dalam kitab apa? Syarhut Talwih. Ya, Syarhut Talwih. Ini punca. Syarhut Talwih, Syarhut Talwih ala Taujih jilid 1. Ini mengenai ta'alluq saluhi dan juga tanjiz. Tadi bincangkan juga mengenai apa dia? Saluh 2 ataupun 1 daripada 3, tanjiz 3 daripada 3. Kalau tanjizil hadis dan juga tanjizil qadim, ia merujuk kepada kalau merujuk kepada kesempurnaan Tuhan, maka tanjizul hadis, tanjizul qadim. Seandainya merujuk kepada kesempurnaan Tuhan, ini dhabit dia. Dia 3 daripada 3 tadi kan, jadi tanjiz. Tanjiz pula ada 2, tanjizul hadis, tanjizul qadim. Macam mana nak bezakan antara tanjizul hadis, tanjizul qadim? Seandainya sempurna, seandainya 3 tadi untuk kesempurnaan Tuhan, maka tanjizul qadim. Seandainya 3 itu untuk kesempurnaan makhluk, maka tanjizul hadis. Baiklah. Tuhan mengetahui, Tuhan ada ilmu, Tuhan mengetahui akan segala maklumat. Jadi adanya muta'alliq, adanya ta'alluq, ada muta'allaq bi. Kalau tak ada muta'allaq bi, kalau Tuhan mengetahui tapi tak ada maklumat lagi, maka belum sempurna, ketuhanan belum sempurna. Maka perlu ada maklumat pada ketika itu. Maka 3 daripada 3, maka dinamakan sebagai tanjizul hadis. Tuhan melihat akan makhluk, adanya ta'alluq, ada muta'alliq, ada muta'allaq bi. Makhluk belum ada lagi. Tapi bukannya untuk kesempurnaan tu Tuhan dah ada, bukan mengena nak kena hamba. Hamba ada tak ada, kata tak Tuhan sempurna, nampak tuan. Jadi untuk kesempurnaan hamba, ada dengan tak ada mana sempurna? Adalah sempurna. Maka bila 3 daripada 3, maka sempurnalah hamba. Betul? Maka dinamakan sebagai tanjizul hadis. Itu dia sifir dia. Ataupun ta'alluq yang melibatkan dengan kudrah, yang melibatkan ta'asir, kudrah, tanjizul hadis. Tu dia sifir kan. Kawan dia dhabit dia. Lalu kata pengarang i'lam anna ta'alluq ala qismain. Ta'alluq ada 2, pertamanya ta'alluq saluhi dan keduanya dia makan sebagai ta'alluq tanjizi. Apa itu saluhi? Ialah yang layak yang layak bagi ketuhanan, namun tidak mewajibkan perkara tersebut tanjiz. Berbeza dengan tanjiz, ini ada ni InsyaAllah kita sambung lepas ni mengenai ini ta'alluq tanjiz saluhi dan juga tanjiz, panjang sikit. Ataupun saya tinggalkan terus. Saya kategorikan terus ta'alluq terbagi kepada saluhi dan juga tanjiz.
Saluhi ni pun kita tahu dah dia layak saja, bukannya benda tanjis. Sekadar layak saja. Kalau tanjis ini ialah 3 daripada 3 ataupun terlaksana, bukan sekadar sah saja, bahkan terlaksana. Lagi apa lagi? Saluhi bila sebut saja salihi dia mesti qadim. Saluhi pula bila ada tanjizul hadis, maka ada saluhi. Ada juga sampai pada ketika itu. Ini pembagian Kemudian kita beritahu lagi sini bahawasanya ta'alluq itu bukannya perkara amrun wujudi, ianya adalah amrun i'tibari. Dan juga sebahagian daripada sifat-sifat ma'ani itu bukannya bertakluk, begitu juga dengan makhluk. Dan makhluk juga ada sifat ma'ani yang tak bertakluk, seperti apa dia? Seperti putih dan sebagainya. Begitu juga sifat Allah Ta'ala, ada sifat ma'ani Allah Ta'ala yang tak bertakluk, seperti hayat, hidup Allah Ta'ala. Namun walaupun sifat hayat, sifat hidup Allah Ta'ala itu dia tidak bertakluk, dia hanya mengesahkan. Dia hanya mengesahkan akan segala sifat-sifat ma'ani yang lain. Itu kita kena bincang lepas ni, insyaAllah dalam latih rekam. Jadi kita akan cerita bab ni lah, maksud ni. Jadi sampai sini saja. Sebagaimana itu datang pada Allah Ta'ala, segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pukul 2 kan. Jadual apa? Bagus. Pukul 1.45 Start apa? Start balik. Okey. InsyaAllah kita akan mula selepas solat Zuhur.